Untuk perkembangan dari Sabah, kita bersama Muhammad Syarizam Awang. Laporan banjir antara pengisian petang ini. Silakan Ijam. Baik Sahih. Kita mulakan dengan situasi banjir di Sabah. Setakat 4 petang, tren banjir dilaporkan menurun dengan 1,496 penduduk membabitkan 607 keluarga ditempatkan di 7 pusat pembinaan sementara PPS di 3 daerah iaitu Paitan, Pitas dan Lahadatul. Sementara itu di Paitan, beberapa pusat pemindahan sementara PPS dijangka diaktifkan semula berikutan hujan berterusan sejak awal pagi. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk James Ratib berkata beberapa kawasan khususnya di Kampung Lingkabau sudah mula dinaiki air dan dikuatiri akan berlaku banjir gelombang kedua. Datuk James berkata demikian selepas menyerahkan bantuan bakul makanan di PPS Kampung Sungai-Sungai di Paitan. Datuk James yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Sugut memberitahu pihaknya kini dengan kerjasama agensi keselamatan berusaha menyampaikan bakul makanan di kawasan yang sukar dihubungi. Seterusnya bagi mengetahui keadaan banjir di Paitan, kita terus bersama Gabriel di sana. Gab, silakan. Baik, bersama saya sekali lagi untuk perkembangan banjir di daerah kecil Paitan. Dan untuk mengetahui perincian terkini bersama saya Pegawai Daerah Kecil Paitan, Tuan Jo Joloning Majambu. Selamat petang Tuan. Selamat petang. Baik Tuan, bagaimana dengan situasi banjir ketika ini? Hari ini merupakan hari ke-6 daerah ini telah dilanda dengan banjir. Namun seperti yang kita lihat keadaan semakin bertambah pulih di mana daripada 9 buah pipis yang kita telah buka untuk menempatkan mangsa-mangsa banjir, hari ini hanya berbaki 2 buah pipis yang masih beroperasi. Ini menunjukkan bahawa tren banjir itu semakin menurun di daerah ini. Baik Tuan, adakah kawasan yang masih tidak dapat dihubungi ataupun dilalui setakat ini? Setakat hari ini daripada 90 buah kampung yang telah terputus hubungan disebabkan oleh jalan-jalan perhubungan utama ini telah dinaiki dengan banjir. 50% daripadanya telah boleh dilalui dan boleh dihubungi, dan seandainya keadaan hujan ini tidak berterusan, maka saya percaya keseluruhan kampung ini dapat dihubungi semula. Baik Tuan, sebagai pengurusi Pusat Kawalan Operasi Bencana, bagaimana Tuan menyelaras operasi menyelamat di sini? Saya amat berpuas hati dengan kerjasama yang diberikan oleh agensi Jabatan Kerajaan, khususnya pihak keselamatan yang diketuai oleh PDRM. Seperti mana kita ketahui, PDRM merupakan ketua komando dalam Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana bagi tujuan keselamatan, dan saya juga berpuas hati dengan kerjasama khususnya daripada yang diterajui oleh Jabatan Pemindahan Kebajikan Am yang menyelaras pusat-pusat pemindahan dari sudut menyediakan bantuan makanan awal kepada mangsa-mangsa banjir. Dan sudah pasti ucapan sama juga saya tujukan kepada semua agensi yang lain, termasuklah unit pembangunan masyarakat kawasan ini, juga jabatan yang lain yang terus serta terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengurusan bencana pada kali ini. Baik Tuan, terima kasih atas perincian itu tadi. Baik, setakat ini sahaja dahulu perkembangan banjir di daerah Paitan. Teruskan bersama kami untuk berita terkini. Terima kasih Gabriel langsung dari Paitan. Sementara itu di Pitas, banjir dilapor pulih sepenuhnya dan 4 PPS bakal ditutup esok. Menurut pegawai daerahnya Nahalan Meduna, PPS terlibat ialah SK Pekan 2, Dewan Kampung Kusilat, Dewan Kampung Kabatasan dan SK Bangkau-Bangkau. Pada dasarnya PPS yang masih beroperasi ini kita akan tutup 4 PPS. 4 PPS yang masih beroperasi, dan kita akan tutup setelah keadaan benar-benar selamat.
Jadi dijangka besok lah. Begitulah jangkaan kalau sudah hujan berhenti, betul-betul berhenti. Kami kena pindah sini. Kami bersyukur sangat sama ini kebajikan bagian kerajaan sini lah. Kami bersyukur sebab layanan dia orang boleh dikata memang bagus. Kami puas hati juga. Yang kita lihat di belakang ini di mana pihak ATM dan juga pihak APM Jabatan Bajikan sendiri sedang mempersiapkan bakul-bakul makanan daripada pihak JPKA untuk diberikan kepada mangsa-mangsa yang berada di sini sejurus sahaja PPS ditutup. Sebelum PPS ditutup, kita akan memberikan bekalan ini pada mereka untuk membolehkan ada bekalan makanan sementara mereka membersihkan rumah masing-masing. Saya bagi pihak APM mengucapkan berbanyak terima kasihlah kepada mangsa-mangsa ini di atas kerjasama yang cukup baik, di mana kalau kita arahkan mereka untuk mereka berpindah ke PPS yang telah ditetapkan bagi mereka lah. Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Daerah Telupit akan menyalurkan bantuan segera kepada lebih 400 penduduk di Kampung Lidong dan Lubuk Dungun Telupit yang terkandas akibat banjir. Penduduk di kedua-dua kampung berkenaan terputus hubungan kerana laluan utama ke kampung tersebut ditenggelami air sejak Khamis lalu. Penolong Pegawai Daerah Telupit Pentadbiran Muhammad Nasrul Omar memaklumkan PKOB Telupit dengan kerjasama Agensi Keselamatan Daerah sedang menyediakan keperluan untuk misi penghantaran bantuan kepada penduduk terlibat. Pihak PKOB Telupit akan meminta senarai penduduk kampung yang terjejas iaitu Kampung Lubuk Dungun dan Lidung daripada pihak Kota Kampung untuk disenaraikan menerima bantuan daripada pihak JPKA Negeri Sabang. Beliau ditemui RTM selepas meninjau laluan ke Kampung Lidong dan Lubuk Dungun Telupit. Sementara itu, pemimpin Akar Umbi mahu bantuan dipercepat bagi keperluan harian penduduk terlibat. Harapan kita supaya penyaluran bantuan yang diperlukan oleh para penduduk yang turut terjejas banjir pada kali ini dapat disegerakanlah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor memaklumkan bakal mengetuai sebuah parti politik tempatan yang baharu dikenali sebagai Parti Gagasan Rakyat Sabah atau singkatannya Gagasan Rakyat. Parti tempatan ini adalah parti sedia ada yang kini diambil alih oleh pihaknya serta telah diterima oleh GRS sebagai parti gabungan pada 9 Disember lalu. InsyaAllah kita akan gunakan parti itu untuk kita meneruskan perjuangan sebagai sebuah parti tempatan dan bernaung di bawah Gabungan Rakyat Sabah atau GRS. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan majlis penutupan Konvensyen Mahasiswa GRS dan pelancaran sayap pelajar GRS di Kota Kinabalu. GRS kini mempunyai 5 parti dalam gabungan berkenaan iaitu Parti Gagasan Rakyat Sabah atau Gagasan Rakyat, Parti Bersatu Sabah PBS, Parti Solidariti Tanah Airku STA, Parti Maju Sabah SAPP dan Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu USNO. Dalam majlis sama, Datuk Haji Ji mahu lebih ramai mahasiswa Sabah dilibatkan dalam program yang dilaksana oleh sayap pelajar Gabungan Rakyat Sabah GRS. Menurutnya, menerusi penglibatan mereka dalam program sedemikian, kerajaan akan lebih maklum segala kemahuan atau permintaan yang disuarakan golongan muda. Baik, sekian perkembangan dari negeri di bawah Bayu untuk petang ini. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa seluruh negara bersama Sahi dalam Berita Wilayah. Kembali ke Angkasa Puri. Sahi, silakan.